Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, review untuk counter berpotensi pada minggu yang akan datang ni. Okey, berapa hari bulan yang kita permulaan Ogos. Permulaan Ogos 1 hingga 5 Ogos. Okey, kita expect counter ni akan meneruskan kenaikan. Alright. Salah satunya adalah Wasyong. Okey, Wasyong ni sebab kalau kita tengok dari segi kolam lah. Saya panggil kolam itik. Okey, dari segi kolam ni adalah fasa accumulation. Kita tengok accumulation dah siap. Okey, orang collect dah dah kira settle lah. Dia dah start nak push harga naik. Tengok dia punya biru cross up merah, kolam dah siap. Selalu kalau kolam dah siap, harga akan naik. Okey. Dari segi MACD biru dah cross up merah. Dari segi AO, kita tengok AO belakang dia dah hijau, dah naik bukit. Okay, dah naik bukit. So, dia ada momentum untuk naik lah. Cuma dari segi RSI, kurang lagi. RSI still below 50. Okay, untuk ada momentum yang kuat, kena atas 50. Sikit lagi. Kalau dia stable atas 53 sen, dia akan cari net resistance lah 57 sen. Okay, kita tengok time frame kecil 15 minit. 15 minit ni sebenarnya dia dah sangat kuat dari segi semua EMA dan juga SMA 200 SMA 200 yang color purple ni. So SMA 200 adalah 200 candle 200 candle. Resistance 200 candle dia dah berjaya pecah lah kat sini dekat 53 sen. So dia very high momentum, strong. Okay, strong bullish untuk dia nak bergerak ke atas lah. Kalau dari segi 50 minit ni cuma sedikit dia kira sedikit lah masuk dalam fasa overbought sikit dan dia ada resistance line tak dekat 535. So dia tintong dekat 535 tu dia tak lepas. Cumanya dari segi lain semua EMA daripada EMA 5, 10, 20, 50, 100 semua dah compress dan cross up. Okey, dan kesemua EMA ni berjaya cross up over SMA 200. So, kita kena letakkan kata ni dalam watchlist kita. Sebab anytime dia boleh naik. Kalau catalyst lah. Catalyst minyak membantu dia memang boleh. Perkiraan kita letak dalam watchlist. Okay. Kalau tengok sini pun kita boleh tengoklah dia punya ada earning apa semua kalau kita nak baca dari segi FA lah. Siapa rajin nak study boleh study. Boleh add note Sekarang dah boleh add note dekat Wasyong ni. Okay, kata kenapa kita pilih Wasyong sebagai watchlist. Kita tengok daily dah cantik. Dari segi candle validation dah valid Ni dia punya resistance sebelum. Candle bullish ni dah makan semua. Candle ni dah keluar dari fasa accumulation lah. Fasa dia dindong. Kalau kita buat lukisan sikit. Ini adalah kotak dia. Okay. Kotak dia bermain sideway. Dan dia dah breakout Dia breakout dekat 525. Itu contoh kalau kita nak tengok candle validation. So kita tahu kalau nak swing. Di sinilah support dia 50 sen. So selagi tak kena 50 sen tu right saja counter ni. Okay. Dari segi lain pula. Untuk kita swing, kita boleh tengok candle naik atas MACD. MACD ni adalah MA20. Once candle tu stable atas MA20, right je counter tu sampai dia bocor MA20. Okay, boleh jadi 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dia bocor. Okay, dia boleh pergi sejauh mungkin dia boleh pergi. Sebab kita tengok dia dah, ni semua EMA dah compress. Dia akan buat susunan traffic light macam ni dah buat susunan traffic light merah, kuning, hijau. So yang ni pun akan follow lah. Cumanya sebab daily dia lambat sikit. Yang ni 50 minit dia bergerak dulu. Daily kita dah nampak dah break up dekat 525. Okay. Semua kita tengok dekat 50 minit ada sikit resistance. Macam tu je lah kita kaji. Dan nanti bila ada volume masuk, ada catalyst cantik. Okay, bismillah, insyaAllah lah. Kalau kita untuk siapa yang swing memang kita nampak dah start dah bunga-bunga untuk boleh swing. Semua dah okey kecuali RSI saja. Okey. Lain-lain counter ini adalah counter yang watchlist daripada hari Khamis 21 bulan Julai. Kebanyakan dah gerak. Okey. Kebanyakan dah gerak. Alamak.
Macam mana? Tarik sikit. Okay, semua dah gerak-gerak. Semua dah hijau-hijau. Kalau tengok sensor ni, yang masa kita detect tu 285 kan. Sebab dia dah start cross out atas SMA 200. Okay, kita ambil contoh kan. Saya nak tunjuk, memang dia slow kadang tu. Kita tunggu. Bila dia nak betul-betul naik ni. Okay. Tapi dia naik. Walaupun kita perlu tunggu seminggu macam tu. Okay. Once dia dah cross atas SMA 200 selalu dia naik. Walaupun dia dindong. Ini yang line purple tu. Okay. Ada sini 285. Dan dia dindong kan. Beberapa hari dia dindong. Naik sekejap turun balik. Tapi dia tak turun bawah daripada 285. Dia dah start nak going up lah. Dia buat start sideways kat sini pula. Dekat 30 sen. Dia kena 305. Okay, bila dia break up pula minggu akan datang, dia akan buat lagi satu uptrend yang baru. Okay, dia slow. Dia agak slow, sense of. Tapi slowly but surely dia sedang mendaki naik. Kita sedar-sedar tak sedar. Dia dah naik 4 bit lah. 45 bit sebab dia 305 dia naik hari tu. Tengok hari Jumaat dia naik sampai 305. So dia kita detect 285, 280 macam tu. Sekarang dia dah naik 4 hingga 5 bit. Not bad lah. Okay. Asyik kita boleh tengok juga kat daily. Kalau macam kita study Wasion tadi. Okay, kat sini kan dia baru saja cross up. Kolam baru siap. Area sini. Dia baru saja nak lepas MA20. Okay, memang dia take times. Dia naik. Dia turun. Dia naik sikit. Merah balik. Okay, siapa yang tak sabar memang akan keluar lah. Kata ni tak gerak-gerak. Main harga tu. Katalah kita entry 285. Tengok dia turun 80. Naik sekejap. Baru nak happy sikit 295. Turun balik 285. And then 285 beberapa hari Sehari, 2 hari. Yang ni dah start kata dari sini. Kata beli. Sebab dia break out. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Hari keenam naik sikit. Hari ketujuh. So memang kalau orang tak sabar tak boleh masuk kantor sensor lah. Seminggu 2. Kantor yang kita expect selalunya bila dia dah start cross up. Mungkin dalam seminggu 2 dia dah start naik. Memang dia naik sekarang ni dia naik 45 bit. Mungkin tak cukup. Mungkin kita nak kantor yang lebih laju. Macam McLean. Dia bergerak lebih laju. Okay, once dia cross up sekat 17 sen. Dia pergi sampai 245. So maybe orang minat kantor yang jenis semacam ni. Okay. Dia ada nanti lagi sekali untuk dia swing Kalau swing, dia perlu melepasi SMA 200 untuk buat counter tu. Dah keadaan uptrend, strong uptrend. Sekarang semua EMA dah compress. Cuma dia tak lepas lagi dekat SMA 200 daily. Untuk swing lah. Okay. Kalau SMA 200 tu lepas dekat daily maksudnya 200 hari. Dekat candle time frame daily ni. 200 candle. Dia melepasi. So strong uptrend lah. Sini resistance dia. Okay, 255 dia kena melepasi 255 untuk start buat swing. Swing lah, swing long. Swing start macam 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Untuk orang yang nak ambil swing lama, kena melepasi SMA 200 lah. Okay. Kalau yang dah ambil daripada breakout 20 dah cukup bullish dah bagi saya lah. Melepasi mid BB pun dah cukup cantik dah. Dah boleh start swing dekat bawah ni lagi, 17 sen yang kita detect daripada awal-awal. Kan dia dah naik banyak dah pun. Okay, kalau tengok time frame 15 minit. Sekarang ni sebab indeks agak okey, so kita boleh consider untuk swing lah. Okay, sebelum ni saya lebih kepada fast in, fast out. Sekarang sebabkan semua dah cantik. Mana yang start buat cross out above SMA 200. Kita boleh pertimbangkan untuk entry. Dan swing lah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Macam ni dia start cross dekat area. Kalau 15 minit kita tengok dekat 190. Kalau dekat daily dia cross up over mid BB. Mid BB MA20 untuk bullish, untuk itu swing dekat 170. So tak kisah sama ada orang entry sebabkan daily dah melepasi mid BB ataupun orang entry sebab 15 minit melepasi SMA 200 yang mana menandakan uptrend berlaku dekat time frame kecil. So dia akan masuk kat 190, 195.
End up dah untung lah. Kalau dia dah swing daripada sini 25 macam tu, maksudnya seminggu dah naik banyak lah. Okay. Jadi jangan abaikan counter-counter yang kita dah buat watchlist tu. Once dia dah gerak dan dia naik atas kita punya resisten yang kita nak. Contoh dia naik atas resisten kat sini kan, 255. Sebab SMA 200 jangan abaikan. Kalau tak masuk banyak, masukkan sikit dulu untuk try. Tak nak terlepas. Kalau tak nak terlepas peluang untuk swing. Contoh dia dah melepas SMA 200, kita chip in sikit. Contoh kita nak masuk semua total 100 lot. Contoh So mungkin kita boleh masuk 30 lot dulu. Tengok betul ke dia naik. Okay, once dia dah naik sikit. Dekat 265 ke, kita top up lagi 50 untuk swing. Maksudnya masuk sikit-sikit. Tengok betul tak betul dia nak naik. Sebab kadang-kadang dia naik, dia retest dan dia patah balik turun. Tak jadi. Kalau betul tu dia naik, tengok volume ada. Dia naik dan dia meneruskan kenaikan, kita boleh chip in. Masuk lagi top up untuk dia naik ke atas. Ada orang akan masuk lagi, maksudnya dia nak swing lama. Okay, kalau yang nak swing 2 minggu ataupun 3 minggu ataupun sebulan, mungkin tak akan masuk top up lagi. Ada orang yang nak swing 3 bulan, 6 bulan. So once dah break out, dia bermain dekat support, katalah ni sekarang beli kat sini area 255, 260. Once dia dah break out 288 stable atas ni, dia akan top up lagi dekat area sini pula. Dan seterusnya lah, dia akan top up sikit-sikit, sebulan, 2 bulan, tambah. Sebab dia nampak counter tu dah start uptrend. Once dia dah stable atas SMA 200, dia start naik sikit-sikit, buat high low. Orang akan top up dekat high low tu lah. Selalunya high low mungkin dia akan landing dekat, siapa yang biasa guna EMA 7, mungkin dia landing kat EMA 7 untuk masa kita top up. Siapa yang biasa menggunakan EMA 10, dia mungkin top up dekat, bila dia jatuh balik, dia akan pergi jauh daripada line SMA ataupun EMA. Bila dia naik, dia akan menjauhi. Contoh, dia jauh daripada EMA 10, dia akan turun balik cari EMA 10, pullback, orang panggil pullback. Dekat situ lah top up balik untuk swing. Alright, itu untuk siapa yang nak swing lah. Siapa yang nak ride, once dia dah start break out atas mid BB, masukkan sikit. Nampak dia stable, tambah lagi. Dan tunggulah berapa bit, seminggu 2 minggu. Okay, macam ni lebih laju, boleh naik 10-11 bit kan. Macam tadi sensor slow. Sensor seminggu tunggu dia naik 4 bit dan 5 bit. Macam tu 4-5 bit saja. Yang ni naik sampai 10-11 bit. So mana-mana counter kita tengok balik history dia. Dia jenis naik laju. Once dia dah cross up ni ataupun jadi slow. Kalau kita patah balik tengok lah. Kita boleh buat ni lah back test panggil. Kita tengok balik dulu masa dia cross up dia naik cepat ataupun lambat. Counter yang naik cepat, kalau rasa kita nak cepat study counter yang laju. Contoh macam MACD lebih laju lah once dia dah cross up. So kita expect once dia dah cross up SMA 200 dia lebih laju gerak. Macam maybe sekarang dia dindong. Okay, sebab dia dah buat satu kenaikan. Dalam seminggu dia naik banyak dah. Mungkin yang ni dia perlu dindong dulu kan. Sideways dulu. Dia break up. Baru dia start naik lagi. Naik dengan rancak. Sensor untuk orang yang penyabar. Alright. Lagi satu mungkin catalyst jugalah. Catalyst tak membantu dia untuk naik. Lain-lain counter. Bastion. Okay, sekarang ni kita dah review Bastion, McLean dan juga sensor. Okay, Sedania pun ikutkan, saya pun dah entry dalam Sedania ni pada harga 410. Okay, dia dah naik 435 kan. Sebab counter ni pun kita tengok dekat dia kat sini lah. 415 410 dia main dindong-dindong kat sini lama tau. Lama. Dia naik sekejap dia turun balik. Dia naik sekejap dia turun balik. Even dia jatuh bawah daripada harga yang kata 415 tu cross up, dia turun bawah lagi. Tapi selagi dia tak bocor 40 sen, boleh stay. Sebab dia still naik dindong-dindong. Sama juga macam counter Jackson. Counter yang perlu sabar. Sebab dia naik, dia turun balik. Dia naik, dia turun balik harga yang kita entry. So ada orang tak sabar, dia akan keluar lah. Sebab mari balik harga entry. Selalunya kalau cross up, dia akan slowly naik ya. Dia tak mari balik cari entry kita. Kalau kita dah swing 3 hari, 4 hari, selogiknya dia tak mari cari balik EP kita. Kalau counter yang macam Sedania ni, walaupun dia dah cross up, 3 hari, 4 hari, dia mari cari balik EP kita. Itu ada orang akan keluar. Orang tu
Termasuklah saya pun. Okay, termasuklah saya pun. Saya pun ambil macam RM100. Contoh sebab kita ambil sini kita termasuk sikit dulu. Okay, jenis yang nak top up siapa yang nak swing top up sikit-sikit. Once tengok dia dah turun balik, kita ambil je berapa untung yang ada. Sebab nampak dia tak bergerak lagi. Tapi sebenarnya dia bergerak. Walaupun dia slow. Sekarang ni baru nampak dia dah start nak naik. Okay, dia dah start melepasi Meet BB MA20 dekat Delhi. Barulah kita nampak momentum kuat. Kalau bawah MA20 dekat Delhi, dia bawah MA20, susah dia nak naik tu. Berapa lama dia dindong lah ni. Kalau tak sabar memang keluar lah. Sebab kita nampak lagi banyak kaunter lain yang berpotensi dia gerak lebih laju. Kaunter Sedania ni slow. Catalyst pun tak ada. Okay. Ni saya ada buat nota lah. Okay, sebab memang saya masuk. Tapi dia punya tahap kesabaran kena tinggi sangat. Waktu dia di bawah ni ada cross up. Kita tengok cross up kalau macam di bawah kosong kat MACD contoh, dia tak kuat. Pergerakan momentum dia tu tak kuat di bawah ni. Okay, dia lindong-lindong. Kalau kita tengok TF 15 minit memang lindong-lindong. Naik turun balik. Kalau kita tak sabar memang kita keluar. Itu dia. Kita akan pilih kaunter macam Maclean lah. Lebih bergerak laju. Okay. Banyak lagi kaunter lain yang bergerak macam GMS. Walaupun dia turun kan. Tapi dia bergerak. Once dia bergerak tu dia bergerak laju. Kaunternya high momentum. Misalnya high momentum ni dia di atas MA20. MACD di atas kosong. Lepas tu dia punya RSI atas 50. So sekarang baru nak start Sebenarnya Sedania ni baru nak start naik. Dia baru saja RSI melepasi MA20. MACD belum lagi atas kosong. Sikit lagi. BB dia dah berjaya lepas. So maksudnya atas 43 sen ni agak stable Dah agak stable dah. Untuk dia bergerak lebih laju. Kita expect lepas ni dia bergerak lebih laju daripada seminggu yang lepas. Seminggu lepas naik turun. Yang ni kita nampak okey. InsyaAllah dia akan start dah. Ini adalah the right time untuk kita mencari entry untuk kaunter Sedania. Okey. Siapa yang tak jenis penyabar, nak dia bergerak dengan momentum kuat, tunggu daily atas Meet BB, atas MACD kosong. Okey, atas MACD kosong ni dia punya line ni. Ni sedang nak cross up. Okey, situlah kita tunggu. RSI kena bagi atas 50 dululah. Okey. Ni kaunter yang kita boleh tengok Sedania. Ambil beberapa kaunter yang sektor lain-lain. So, katalah Isnin dia bergerak kaunter telecommunication. So, kita tahu kita boleh aim Sedania. Okey. Kalau kata kaunter minyak, kita boleh aim Wasiong. Contoh. Teknologi. Boleh claim. Boleh aim. Boleh claim pula. Allah. Saya nak tengok sikit ni. Ni. Yang ni pun kadang boleh lah nak bantu tengok strong buy ke tak strong buy ke. Sebab je masa kita buat screen, counter-counter. Macam ni kan, kita boleh tengok strong buy. Strong buy tu maksudnya orang dah start membeli dengan ramai berjemaah masuk. Ramai orang beli. Kalau tak, slow counter tu. Okay, bila dah start ramai-ramai masuk, barulah counter tu lebih gerak laju. Kena tengok juga volume kat market depth tu. Orang beli lot-lot besar tak, banyak tak masuk. Kalau kata beli lot sekecil pun, 100 lot pun, tapi bertubi-tubi masuk, beli. Orang jual sikit je. Mungkin orang jual 20 lot, 50 lot saja yang beli, beribu-ribu lot. Okay, kalau kita masuk tengok, banyak hijau, orang beli. InsyaAllah counter tu akan start gerak dah lah. Okay, sebab kita dah tengok, dia dah cross up. Macam contoh, dia dah cross up above Meet BB. Contoh So, kita tengok volume pun start masuk. Orang start beli. Kita pun bismillah lah. Bismillah bukan bismillah saja. Kena ada exit plan. Contoh, macam tadi Sedania kita tahu nak keluar dekat harga bawah 40 sen. Okay. Ataupun macam counter macam ni. Dia dah melepasi 285 kita punya cross up. So, bawah 28 sen keluar. Untuk swing lah. Kalau untuk yang intraday ataupun yang main scalper, scalping
Scalping dia mungkin akan aim macam contoh, dia nak untung 3 bit, so risiko dia adalah 3 bit daripada harga entry. Contoh masuk 28 sen, so keluar dia dekat mana? 28, 265 kan, area 265. Cara nak keluar dia, kalau itu untuk yang main 15 minit, 5 minit, yang main sekejap saja, dia main mungkin pukul 9 sampai 15 minit saja, ataupun yang main 9 sampai 95 minit je. Sebab ada counter yang BTST, dia bergerak esok paginya 9 dan 95 minit je. Dalam masa 5 minit je dia naik, lepas tu dia turun. Orang push sekejap untuk orang TP, take profit, dan dia turun. So 9 hingga 9.30 macam tu memang volatile. Counter tu boleh naik dengan jauh, dia spike dengan volume. Lepas tu nanti dia berehat balik pukul 10. Itu time orang sahur lah, 10.30 tu orang start masuk yang kali kedua untuk intraday pula. Kita kena tengok masa juga lah. Counter tu dia spike selalu volume, masuk, dia akan turun balik, retrace lah. Dia buat pullback dulu, kat situ cari entry. Kalau yang dah terlepas, entry yang first. Okay, tunggu balik dia pullback. Contoh macam ni, dia melepasi MACD, terlepas, tak sempat tengok, tunggu dia turun balik agak-agak dekat dengan MACD, bismillah. Okay. Yang ni dia dah melepasi apa? EMA 100. So yang terlepas mungkin, biar dulu, tunggu dia agak-agak sampai kat area 295. Contoh 295, 290, kalau dia boleh mari lah. Kalau dia terus bergerak tu, kita kena cari time frame kecil, ada tak peluang dia turun. Dekat situ lah kita cari entry. Kalau kita nampak dekat daily dah cantik sangat dah, nak bergerak ke atas dah, melepasi semua resistance dah pun, dah start nak buat uptrend dah, cari ke time frame kecil, ada tak dia peluang untuk dia turun dulu. So kita cari entry dekat time frame kecil. Okay, kita tak nak FOMO, tak nak kejar harga. Cari masa dia turun, macam ni, turun, cross up balik. Okay, bismillah. Faham? Dia turun, biar dulu. Biar dia nak turun sampai mana dulu. Okay, contoh nampak dia ni sekarang macam nak cross ke bawah, biar dia turun dulu sikit. Dia cross up balik, masuk. Memang kita tak dapat harganya support kuat. Dekat harga murah tu sebab kita tak cari support. Kita cari masa dia cross up. Sebab nak ada confirmation yang dia start dah nak buat kenaikan semula. So, entry kita harga mahal sikit lah. Mahal sikit daripada orang yang beli support yang betul-betul tadah. Contoh katalah sini dia start cross ke bawah. Ada orang, dia tunggu support, contoh, dia tunggu support sini. SMA 200, 285. Dia confident harga tu akan turun sampai sini. So, tengok betul harga pun turun sampai 285. Dapatlah kat dia harga 285. Tapi kita pula yang nak masuk cross up, mungkin kita tunggu balik dia cross up. Tengok dia cross up dekat 295. Kita dah beli 2 bit harga lebih mahal daripada orang yang tunggu dekat support ni. Okay. Tapi kita lebih selamat sebab kita dah tunggu dia confirmation entry baru kita masuk. Yang dia ni berisiko, tengok mungkin bocor dan turun ke bawah buat downtrend. Even dia beli kat strong support SMA 200, boleh ada probability untuk dia turun. Sedangkan kalau kita beli kat cross up, kita ada second support, which is SMA 200 dekat 285. Kalau macam dia, support dia dah bocor ni, kemungkinan nak turun tu sangat tinggi. Okay. Fikirlah mana satu. Ada orang buy on support, ada orang buy on breakup, ada orang macam saya tunggu cross up. Ada yang buy lepas cross up baru dia start entry pun boleh. Reversal up lah nama dia. Dia turun biar dulu, dia cross up balik, dia buat reversal up. Okay, dia turun, dia reverse balik nak naik atas, kat situ kita entry pun boleh juga. Terpulang pada strategi masing-masing. Okay. Yang jenis tak sabar, cari counter yang laju. Macam mana nak cari counter yang laju? Back test balik. Lepas dia berlaku cross up, contoh bila counter tu dah melepasi MACD, RSI dah atas 50, Stoch dah cross up. Stoch cross up, biru, atas merah, above 70 kita tengok apa berlaku. Adakah dia bergerak laju? Kalau dia bergerak laju, pilihlah counter tu. Yang bergerak slow, macam sense of rasa slow, then elakkanlah sense of. Tapi dia counter yang lebih selamat. Walaupun dia slow, dia naik dinding, dia tak turun dengan mendadak. So kita macam play safe. Kita pulang. Nak yang jenis high risk, high return ke, yang jenis slow but surely naik, pulang.
Tapi semua kaunter pun ada risiko. Semua kaunter pun kena sediakan exit plan. Semua wajib guna exit plan sebab kita tak tahu tiba-tiba nanti market down. Kaunter kita yang kita rasa stable, naik elok, dia turun juga, kita perlu keluar lah. Kena ada exit plan. Kita tak nak rugi daripada kita rugi. Contoh saya tak tahu berapa modal masing-masing yang tengah dengar ni. Katalah ada modal 30,000. Tengah loss 1,000. Dan kita sayang 1,000 kita tu tak nak kat loss. Tapi kita punya trading plan, dia dah kena stop loss kita. Katalah dia dah turun bawah 285. Sepatutnya dia dah kena stop loss kita lah kan. Tapi kita degil tak nak keluar sebab kita sayang duit 1,000 kita. Apa yang berlaku the next day dia turun lagi banyak dan kita rugi 3,000. Dan kita tunggu lagi, sayang nak cut loss. Next day dia turun lagi, dah rugi 5,000. Dan seterusnya rugi 10,000. Sebab tu kita nak perlu ada exit plan dekat loss tu. Sebab kita nak elak rugi yang sia-sia tu lah. Ada jadi 10,000, 20,000 memang tak cut loss, lalah kita tak ada modal dah nak rolling. Okay, kita keluar. Contoh kita keluar berapa bit yang kita dah kata tu. Contohlah kita tanggung risiko 300 contoh Kita dah loss 300 tu, lebih senang kita nak cover 300 tu. Daripada kita dah loss dah beribu-ribu. Okay, faham kenapa perlu ada trading plan. Alright. Seterusnya MRCB. Kita pick up MRCB. Alright. Ini dia start cross up SMA 200 dia 34 sen. Sekarang pun dia harga 345 macam tu. So sangat lambat lah. Pergerakan dia tak laju. Tapi kita tengok daily dah start melepasi MA 20. Which is bila melepasi MA 20 dia adalah strong bullish. Bila RSI atas 50 dia strong momentum. MACD di atas kosong, strong momentum. Sekarang masih di bawah kosong ni line biru cross up merah. Ini adalah MACD Gabungan MACD, ini line belakang ni, bar belakang ni, histogram ni adalah MACD, line ni adalah MACD. Hijau ini adalah AO, escalator yang digabungkan dengan MACD. Okay. Once yang ni dah start cross up, dia adalah golden cross. Tapi dia di bawah kosong. So dia golden cross. Okay, kat sini golden cross. Tapi dia tak strong momentum lagi sebab bukan di atas kosong. Sekarang dia menghampiri kosong. So insya-Allah lebih kuat pergerakan dia naik ke atas selepas ini. Okay. Siapa yang beli kat bawah ni, dia memang dapat harga murah. Tapi dia dindong lama dan ada mungkin tak sabar keluar. Bila dah keluar, jangan abaikan counter yang kita dah study dan kaji tu. Cari peluang dia breakout atas MA 20, which is sekarang lah. Sama macam sedania, siapa yang tak sabar tu dah keluar. Mana sedania kita? Okay. Dia cross up bawah ni kan lambat kan. Bila dia naik atas daripada bawah, kita nak sahut daripada bawah. Kita tengok dia stable atas 40 sen. Kita sahut daripada bawah kan. Macam saya masuk 410. Sangat lambat lah dia nak bergerak atas MA 20 ni. Hari Jumaat dah bergerak, berjaya bergerak pergi 435. Okay, now the right time lah. Siapa yang tak sabar, boleh cari sekarang untuk cari peluang entry. Lagi tak sabar, tak nak masuk tunggu lama. Okay, tengok RSI atas 50. Okay, cantik. MACD belum. So, nak tunggu atas kosong. Dan tunggu atas kosong. Kita tahu support kita yang terdekat adalah 43 sen. Mungkin harga kita takkan dapat harga 43 sen ni. Kalau dah tunggu dia cross up semua, mungkin harga dah jadi 440. Dekat dengan resistance. Okay, dan ada satu lagi resistance. SMA 200. Okay, siapa yang jenis lagi tak sabar, rasa tak nak aku ambil counter yang lembat dindong-dindong, nak tunggu betul tak uptrend, dan tunggulah atas SMA 200 lepas yang melepasi 470. Dia stable atas 470 pun nak masuk. Terpulang strategi masing-masing. Bawah memang paling slow, atas mid BB tu lebih kuat. Of course lah atas SMA 200 tu lebih. Ni lah sebab jeron-jeron start masuk untuk swing 6 bulan macam tu, dia start masuk dekat mana? Dekat SMA 200 lah. Nak berenang dan nak cari yang push jerung kat sini.
collection dia orang satu dekat bawah waktu collection yang orang tak pandang tu dia dah masuk harga murah-murah ni dan dia penyabar. Jerung sifat dia penyabar, dia masuk awal jerung yang jenis swing lama setahun ni dia cari harga time murah-murah ni lah. 40 sen dia ambil peluang. Collect. Yang orang masa tak pandang tu dia ambil. Nanti dia try push pula, dia top up pula ke SMA 200. Ini dia punya checkpoint yang dia top up untuk swing lah. Dia bukan macam kita nak cepat-cepat untung kaya ni. Dia nak duit banyak. Dia masuk berjuta-juta. So dia swing, dia invest lama. Dia nak atas ni lah, atas uptrend betul-betul dia akan top up pula. So siapa nak join jemaah atas ni, boleh tunggu. Siapa yang rasa nak atas Mid Baby, inilah masanya sekarang ni. Boleh try cari. Masuk tak masuk, macam mana-mana harga pun, kena ada exit plan. Dekat mana perlu, cut loss kalau tak jadi. Carilah sendiri. Okay. Atas berapa bit ni? Ni 43 sen kan? So berapa bit kita nak cut loss? Fikir sendirilah. Masing-masing punya risiko sanggup tanggung berapa. Tak tahu kan? Masing-masing modal lain-lain. Risiko sanggup tanggung pun lain-lain. Tahap penyabar dan emosi pun lain-lain. So sendiri fikir Jual beli, salah. Beli kan, beli jual. Macam mana nak jual kalau tak beli? Beli jual adalah tanggungjawab masing-masing. Okay. Next counter kita boleh tengok GBS Momentum pula. Ini semua cantik-cantik lah bagi saya. Semua yang ada senarai kat sini. Bavel, Sensoft, CFM. Semua senarai ni sebab dia strong bullish dah di screen dah. Hanya yang cantik-cantik bullish saja. So, semua ni ada peluang lah. Kajilah. Jangan tak kaji. Pelikan pun dah cantik dah tu. Ocon lewat. Dia steel pun naik juga. Selalu besi ni naik hari Khamis Jumaat. Dia ada timing dia lah. Tapi tak boleh kata juga. Dia nak naik sekati dia lah. Bila masa dia naik. Cuma kita kata selalunya. Kita tengok-tengok lah counter ni. Counter gorengan. Counter gorengan ni bahayalah. High risk, high return. Sekali naik canak beli 40 sen. Dia nak turun dia campak terus 3 sen. Siapa rasa dia boleh menanggung risiko macam tu, silakan. Siapa tak mampu nak menanggung risiko, takut dia rugi terus, ada 30,000 tinggal RM300, elakkan. Okay, DBS Momentum. Screener memang banyak Screener kita nak cari. Kita buat screener ni, kita nak cari mana GBS Momentum. Kita nak cari yang kata yang macam kita nak tadi lah. Di atas ni, atas Mid Baby, atas RSI 50. Kalau tak jumpa, kita cari lah screener mana yang ada macam tu. Oh, tengok Mtronic dah datang lagi. Kita nak ke counter macam ni. Siapa ada peminat dia tertentu yang memang suka counter gorengan naik banyak. Tengok 16% dia naik kan. Ada orang suka gerak laju, ada orang tak suka counter yang lembab ni. Ada orang suka counter goreng sebab dia tak kisah dia sanggup tanggung risiko rugi asalkan dia untung besar. Terpulang. SMI ada tempoh timing dia macam dia macam bom. Petang naik, pagi naik, lepas tu pukul 10, 12 senyap tidur. Pukul 2.30 tidur. Pukul 3 baru start nak gerak. Ada counter yang macam Saipak sebelum ni, dia naik lepas pukul 4. Tang terbang. Sebelum tu tidur. Ni counter-counter ada perangai timing dia. Ada orang kerja BTST, okey, nampak cantik lah. Pukul 4 lebih tu semua dia naik canak-canak. Tengok, esok tak jual, turun. Tidur lama petang tu dah cut loss. Kalau petang terbang. Ini counter SMI ramai orang terkenal lah. Dia berkata counter jenis bola tanggung. Yes, counter bola tanggung yang ni. Betul kan? Dia main macam pingpong lah. Naik. Tintong kan kita. Ada orang tak tahan tu. Cut loss tengok terbang. Alright. Dia dah di fasa uptrend untuk 50 minit. Atas MA 200, atas 100, atas 50. Of course lah yang time frame kecil-kecil semua dia pun dah di atas lah. EMA 10, EMA 20 semua di atas. Consider counter uptrend lah untuk 50 minit. Bagaimana pula dengan daily?
Daily dia dah uptrend. Dekat mana dia uptrend? Dia uptrend dekat area 260. Siapa yang collect untuk swing, dia akan collect dekat area 260, 265. Dan sekarang pun dah naik lah. Itu tak ada masalah orang yang collect awal. Sebab tu lah kita cari time awal-awal ni nak collect. Sekarang ni counter dah uptrend, memang dia lebih cepat bergerak lah. So kita kena study cara lain pula. Sebab itu dah terlepas entry. Okay, so apa yang perlu kita tengok? Tengok pullback. Pullback area mana dia suka patah balik. Sekarang ni dia patah balik, kebanyakan dia bagi cari line merah. Line merah tu apa? Okay, line merah adalah EMA 5. Ada orang suka yang guna EMA 7. Dan pakailah EMA 7. Tukarlah EMA tu, nilai EMA tu. Letaklah EMA berapa yang kita nak. Itu test balik. Adakah betul dia rebound dekat EMA 5? Adakah dia rebound dekat EMA 6? Adakah dia rebound kat EMA 7? Bila nak study? Time ni lah, weekend ni study tengok dia sebenarnya patuh kepada line berapa. So kita tunggulah bila dia turun dekat line tu, kita pun belilah. Sebab dia dah uptrend. Kalau dah uptrend, kita tak boleh nak paksa dia turun sampai harga kita nak ni. Sebab dia dah start buat uptrend. Okay. Hai low, hai. Okay, mana low dia kat sini je. Ini dia walaupun dia turun takkan melepasi dia punya turun yang sebelum ni Yang ni tak melepasi yang ni. Ni turun tak melepasi yang ni. Ni turun tak melepasi yang ni, dah jauh dah tinggal. Okey. Okey, kalau yang jenis saya nak tunggu dia dekat mid BB kan. Dekat line ni nak tunggu dia mid BB. Adakah dia jenis perangai yang akan cari mid BB dan terus naik? Ni ada je dia naik dan dia bocor. So far dia naik atas mid BB ni, dia patuh elok je berhari-hari ni dia naik daripada sini kan. 225 18 Mac 2022. Dia naik mid BB, dia naik sampai paling atas dia pergi. Okey, dah nampak 25 kan. So orang yang beli awal ni, yang beli waktu cross up BBB ni, keuntungan dia mana dia budak ni? Saya nak tengok percentage. Ai. Apa dah jadi berapa percentage saya ni? Kita delete balik lah. Kecil sangat. Sekejap saya kena buat kat sini SMI Malaysia punya. Nanti tersilap. Alright. Lebih clear kat sini Kita tengok yang sebelum. Yang ni dah berlaku sekarang kan. Yang sebelum. Ni. Naik atas mid BB sini. Allah hai. Rapat benar nak tunjuk. Ini. Naik sini. Ada dia main sentuh tapi. Tapi agak berisiko. Saya rasa macam better collect dekat. Kenapa bukan percentage Tak jadi juga. What happened? Fast happening? Kenapa dia akan pergi sampai ke belakang apa yang berlaku ni? Dia nak pergi sampai ke belakang tu dah kenapa penyakit dia? Apa masalah dia sekarang ni? Dia nak pergi sampai ke belakang. Sekejap, saya perlu. Nanti review kita jadi panjang. Nanti ada orang kata boleh guna shortcut lah, hotkey. Kenapa dia pergi sampai ke belakang ni? Penyakit ni. Faham tak? Saya nak tengok nilai dia kat tepi belah kanan tu. Tapi dia pergi sampai ke tepi sangat. Selalu kan saya dah buat elok je. Ada tu saya pergi gatal tangan.
Allah. Nampak gayanya kita tak dapat tengok percentage lah. Untuk masa ni saya kena tukar edit godek-godek dulu. Nanti kalau saya buat godek-godek sini, mau nanti 15 minit, orang dah tunggu saya buat tarik-tarik 15 minit je. Cuma saya cerita, lepas dia dah naik Mik Bibi tu, jauh dia pergi. Okay, kalau sekarang ni baru nak naik je ni. So ada kita expect dia ada banyak peluang lagi lah di don atas Mik Bibi ni. Ni kalau dia nak dia tak naik atas Mik Bibi yang dia turun, biar dulu dia turun. Dia cross up balik baru kita masuk semula kat sini kan. Ni saya kata turun biar dulu. Ada orang tunggu kat support dia dapatlah harga. Contoh dia dapatlah harga 310 sebab dia tunggu kat support sini. Tapi saya akan tunggu dia betul-betul ke dia cross up balik kat sini lah. Saya dapatlah harga 320. 2 bit mahal. 4 bit mahal daripada orang yang collect 30 sen. Tapi saya ada confirmation yang dia dah betul cross up. So terpulang. Siapa nak beli kat strong support, okay, mungkin berapa bit bawah support dia cut loss. Ada orang nak beli masuk cross up, so berapa bit lepas dia cross up EP kita, itulah cut loss kita kalau dia turun. Alright. So dia sini dia cross up, dia main dinding-dinding atas line merah tu kan. Dia main kat line merah je. Bocor line merah jual. Ini sampai sini dah berapa persen. Nak tarik pun sekarang ni dia ni degil, tak boleh nak tunjuk. Ini bila kita tarik dia tunjuk percentage. Hayya. Tak, yang ni boleh tak menunjukkan percentage. Kita cuba. Bolehlah pakai ni 25% dapat. Okay. Dapatlah kita 25%, 16 bit lebih kurang. Kan? 16 bit lah. Okay, kat sini 310 20 Julai. Dia naik sampai ke atas puncak ni. Gemilang cahaya ni 22 Julai. So dalam masa 2 hari sahaja lepas dia cross up Mik Bibi dekat time frame 1 hour. So kalau time frame 1 hour kat sini dia cross up 380. Mungkin kita boleh tunggu sekarang dia naik berapa bit sekarang. Sebab sebenarnya boleh guna price range ni. Tapi price range saya tu tengah menggila. Ni saya tertarik sampai ke tepi. Tak tahulah apa masalah dia. Okay, masuk area situ. Sekarang okay. Siapa yang sekarang ni sekarang ni dia untung dalam 3 atau 4% lah. Okay. Tapi kalau hold lagi, sebab agak-agak yang tu boleh naik sampai 25%. Mungkin kita nak 10% saja. So mungkin area sini 425 ke TP. Okay, ada orang dah ada memang target dia. Satu counter tu dia nak maksimum 10% saja. Orang dah cukup 10% keluarlah. Sebab nanti kalau tunggu akan tinggal 5% sebab dia dah memang target. Target 10% ambil 10%. Ada orang memang target weekly dia nak 10%. Ada orang target 5% weekly. Ada orang target bulanan. Bulanan dia nak minimum 10%. Dah dapat 10% tu, okey lah, dah tercapai. Okay, minimum 10%, katalah maksimum dia nak 20% je. So dah cukup 20%, jangan trade lah. Cukup. Alright. Sebab nanti kalau trade dia akan jadi rugi. Selalunya macam tu lah. Kalau kita dah memang target 10% je counter SMI, dah dapat 10% keluar lah walaupun dia dah terbang. Ada satu cara lagi untuk kita dapat maximum profit. Boleh tengok video saya iaitu pasang trailing stop. Trailing stop tu kita follow berapa bit daripada harga semasa. So kita akan dapat harga berapa bit daripada harga yang paling atas sekali. Sebab kita follow harga, follow kita ubah. Okay. Dia naik lagi, kita ubah sikit. Naik harga trailing stop kita tu. Dia naik lagi, kita ubah lagi. Itu pun boleh juga pasang trailing stop. Alright, counter-counter lain boleh study sendirilah. Banyak lagi counter. Macam nak sekarang ni tengah bullish ni macam-macam counter. Teknologi memang gempak-gempak naik. Tapi teknologi kebanyakan mahal lah. Atas RM1 lah. Tapi orang yang mampu, then why not? Boleh cari counter teknologi. Boleh study sama juga. Macam saya study atas Mik Bibi. RSI atas 50. Dah cross up MACD. MACD ni baru nak cross up. Stosh saya ni ada stosh. Stosh dia dah cross up biru atas merah. Above 20. Ada momentum. Faham tak?
counter kita nak study tu macam mana sifat-sifat dia. Adakah kita jenis yang trader ikut MA7? Lepas tu kita cari counter kita yang tengah study atas MA7 tak? Kalau ya, yes. Then counter tu ada peluang untuk kita masuk. Tengok lagi apa RSI. Adakah atas 50 bullish. Ataupun dia dah kat fasa overbought. After overbought, kalau dah masuk fasa overbought, janganlah beli. Tunggu dia turun dulu, dia cross up balik baru masuk. Contoh sekarang RSI dia cantik. SMI kan still lah kan. 70. Nanti kalau dia dah melepasi 70, 75, 80, kita tahu dia dah masuk overbought. Tunggu dulu dia stable RSI kan. Okay, RSI dia ada dua trader. Trader yang memang dia pasang trailing stop, dia boleh ride je, tak kisahlah RSI 100 sekalipun. Sebab dia hanya akan terjual kalau kena trailing stop dia. Itu tak apa. Tapi kalau orang yang jenis letak siap-siap Q-sell, dia tengok RSI dah jatuh RSI dah naik sampai overbought, itu kan bukanlah fasa untuk kita membeli. Membeli tu waktu dia baru saja bullish. Baru atas 50 tu. Bukanlah sampai dia 90 kita sibuk nak beli. Orang dah start nak TP, dah take profit. Macam tu dah TP ku, EP mu. Jadilah macam tu. Orang dah start jual, kita pun nak masuk. Dia ada, walaupun swing, dia ada hari yang dia turun tu lah kita tahu. Okay. Dia dah naik canak sampai ke bulan tu. Kita nak pergi kejar, nanti kita duduk kat puncak tu, kenapa? Dia ada hari yang dia tu. Bukannya hari-hari kan tu nak naik pun. Okay, kalau katalah hari Jumaat dah naik. Okay, mungkin Isnin dia naik lagi. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat takkan tiap-tiap hari dia naik. Kalau kita nak swing, carilah dia punya pullback. Pullback kita, ikutlah kita study apa, MA7 ke, MA5 ke, MA5 ke. Kita pulang. Inilah time untuk kita study. Dia sebenarnya patuh line apa. Boleh tukar-tukar. Test. Itu panggil back test. Orang yang rajin je sebenarnya ni, yang dapat untung banyak ni. Orang yang malas-malas ikut tu mungkin dia akan untung, tapi lepas tu dia rugi. Sebab dia tak kaji sendiri. Orang kaji sendiri, dia faham kenapa dia masuk. Okay. Lain-lain, okay, study lah beberapa counter. Maksudnya teknologi sikit, minyak, metal, apa-apalah. So kita bila ada benda tu ikut sektor yang bergerak, sektor tengah trending, kita tengok counter tu. Bila counter tu tak buka lemah-lemah, cari counter mana, sektor mana yang sedang gerak. So kita cari counter yang di dalam sektor yang tengah trending dan bullish. Tengok indeks hari tu. Setiap hari tengok indeks apa yang bullish. Kita aim lah indeks yang bullish itu. Sektor yang bullish itu. Okay. Okay, sampai situ sajalah. Nanti tengoklah kalau rajin lagi. Buat review indeks. Saya rasa saya tak cukup rajin lah. Nak cakap banyak-banyak sakit tekak. Okay. Sampai sini saja boleh kaji. Buat backtest. Ada banyak masa lagi hari ni. Okay. Sampai mendapatkan indikator dan nak masuk saya punya support group. Private support group bukan yang GBS, Telegram, public tu. Public tu saya tutup sebab banyak sangat spam dan banyak sangat iklan masuk. Saya tak sempat nak control, nak delete. So tutup dulu lah. Nanti tunggu saya punya admin lain aktif. Admin lain tu belajar lah apalah. Busy. Okay, tak ada orang nak jaga. Saya seorang banyak sangat rumah. Saya ada support group lagi. So, saya akan aktif dekat private support group lah. Compare to public. Public tu saya akan update juga. Public tu saya update yang bila hari tengah ni. Saya akan update cat-cat lah. Kalau nak sembang-sembang borak tu dekat support group lah, private group. Okay. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk klik butang subscribe.